Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersiaran secara langsung dari Istana Negara Kuala Lumpur. Kita bawakan bersama dengan anda istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bagi tahun 2021. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami pada kali ini dan juga terima kasih juga atas kesetiaan anda. Kita bawakan secara eksklusif siaran langsung di saluran berita RTM TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik pada pagi ini. Untuk kita memberikan gambaran awal, sudah pastinya istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kita juga menantikan ketibaan tetamu-tetamu kenamaan dan juga penerima-penerima anugerah kurniaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Majlis juga turut akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Muhaini binti Zainal Abidin. Itu dia keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat masuk ke Balai Rung Seri Istana Negara. Keberangkatan masuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong didahului oleh Datuk Paduka Maharaja Lela dan pegawai-pegawai yang membawa alatan kebesaran diraja serta juru-iring Baginda berdua. Tiupan nafiri menandakan keberangkatan lalu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Alhamdulillah, usai lagu Negaraku dimainkan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong bersemayam di singgahsana. Seterusnya, Yang Berbahagia Datuk Azwan Effendi, Datuk Paduka Maharaja Lela akan menghadap mohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan istiadat dan mohon perkenan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Tuan Yang Terutama Ketua Kor Diplomatik untuk mohon menghadap. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun.
Petik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik memulakan istiadat mengadap dan sembah ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Ketua Kor Diplomatik sempena ulang tahun Hari Keputusan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku bagi tahun 2021. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Setelah diampuni limpah perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sementara itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadap sembah tahniah bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat mengadap dan sembah ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Ketua Kor Diplomatik sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2021 dizahirkan sekarang. Istiadat pada pagi ini dizahirkan setelah diampuni limpah perkenan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia akan mengadap bagi mempersembahkan ucapan tahniah dan ikrar taat setia mewakili kerajaan dan rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat baginda sekalian. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, semapatik mohon diampun. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj. Ampun Tuanku, dengan hormat dan penuh takzimnya, patik bagi pihak kerajaan, perkhidmatan awam dan sekalian rakyat jelata mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Tuanku tahun 2021 pada hari ini. Rakyat sekalian berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Raja Permaisuri Agong serta keluarga senantiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya
serta berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan penuh kedaulatan. Ampun Tuanku, izinkan juga Patik untuk menyembah maklum beberapa perkara berhubung kerajaan dan negara amnya dalam majlis ini. Patik bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah dan kurnianya jua, kerajaan bakal menghampiri 100 hari pentadbirannya menjelang 9 Disember 2021. Walaupun berdepan pelbagai cabaran, dengan harapan tinggi rakyat, namun berkat kerjasama semua pihak dan pelaksanaan strategi yang berkesan, fokus utama membendung penularan pandemik COVID-19 telah mula membuahkan hasilnya. Antaranya ialah keberhasilan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang kini telah berjaya memberi vaksin kepada lebih 95.5% populasi dewasa dan 66.4% populasi remaja setakat 2 November 2021. PIK atau PICK merupakan game changer yang menjadi pemangkin kepada usaha pemulihan ekonomi dengan pembukaan semula sektor ekonomi dan sosial termasuk pergerakan merentas negeri yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat. Sementara itu, bilangan kes jangkitan harian COVID-19 juga telah berjaya diturunkan dan memberi kelegaan kepada rakyat dan petugas barisan hadapan. Secara umumnya dari segi psikologi, rakyat kini merasa lebih positif kerana telah dapat memulakan semula kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, kerajaan akan terus memantau perkembangan semasa pandemik dan bersiap sedia memperkenalkan langkah-langkah tertentu demi memelihara nyawa rakyat dan ekonomi negara. Pada kesempatan ini juga, Patik mengambil peluang untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas pengorbanan petugas-petugas barisan hadapan serta sokongan dan dukungan semua lapisan masyarakat dalam membantu kerajaan memerangi pandemik COVID-19. Kerajaan juga amat bersimpati dan merakamkan ucapan takziah pada mereka yang telah kehilangan ahli keluarga akibat pandemik ini. Sesungguhnya, kehilangan ini amat menyedihkan. Kerajaan akan memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan tanpa mengira kaum, bangsa mahupun agama. Bagi tujuan menjaga kebajikan dan kesejahteraan rakyat, kerajaan telah menubuhkan Yayasan Keluarga Malaysia. Tujuan penubuhan Yayasan Keluarga Malaysia ini ialah untuk membantu dan menyantuni anak-anak yang terkesan dengan pandemik COVID-19 dan anak-anak yatim serta yatim piatu yang lain. Kerajaan juga telah mengorak langkah untuk mengeluarkan produk vaksin Malaysia yang berkualiti, berkesan dan selamat melalui pelaksanaan Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara dan penubuhan Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Ampun Tuanku, Patik telah memperkenalkan konsep Keluarga Malaysia sebagai pendekatan pentadbiran negara yang bersifat inklusif, merentasi kepelbagaian dalam kalangan masyarakat Malaysia. Pendekatan pentadbiran ini mengajak seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang serta fahaman politik untuk bersama-sama mengembeling tenaga dan berganding bahu bagi membawa negara keluar daripada kemelut pandemik COVID-19, khususnya memulihkan ekonomi, dan konsep ini telah mendapat
maklum balas serta penerimaan positif dalam kalangan rakyat. Konsep keluarga Malaysia akan dijadikan falsafah baru dalam pentadbiran negara. Dalam hubungan ini, patut memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberhasilan program memorandum persefahaman yang telah ditandatangani antara pihak kerajaan dan pembangkang. Semua tumpuan kini adalah saling bekerjasama untuk membangunkan negara supaya pulih daripada krisis ekonomi dan kesihatan awam. Alhamdulillah, hasilnya terlihat jelas dengan perjalanan urusan di Parlimen yang lancar serta konstruktif yang merupakan manifestasi muafakat keluarga Malaysia serta demokrasi bermesyuarah seperti titah tuanku. Ampun tuanku, bagi memastikan kesejahteraan rakyat kekal terpelihara, kerajaan akan memastikan pelaksanaan pelbagai inisiatif bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara tercapai keberhasilannya. Sejak pandemik COVID-19 melanda negara, sebanyak 8 pakej bantuan dan rangsangan ekonomi telah dihulurkan oleh kerajaan. Pakej-pakej tersebut bertujuan melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara dengan membantu usahawan memulihkan perniagaan mereka. Pakej tersebut juga adalah bagi kegunaan agensi kerajaan dalam memerangi COVID-19. Indikator awal kejayaan pakej-pakej ini telah terlihat di mana pertumbuhan ekonomi negara sebelum ini ekonomi negara menguncup 5.6% pada tahun 2020 tetapi telah berkembang sebanyak 7.1% pada separuh pertama tahun 2021. Mengambil kira semakin banyak negeri di Malaysia memasuki fasa keempat Pelan Pemulihan Negara serta dengan pembukaan lebih banyak sektor ekonomi dan sosial, kerajaan yakin pertumbuhan ekonomi diunjurkan berkembang antara 3 hingga 4% tahun ini dan terus berkembang antara 5.5 hingga 6.5% berpaksikan asas ekonomi yang kukuh selain kerajaan mengawal pandemik, keberkesanan pelaksanaan program vaksinasi dan keteguhan prospek ekonomi dan perdagangan dunia. Misi pemulihan ekonomi negara terus dipacu melalui rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 yang telah diluluskan di Parlimen baru-baru ini. RMK-12 merupakan agenda besar pemulihan negara sejajar dengan usaha kerajaan mengembalikan kestabilan ekonomi melalui penjanaan semula dan merancangkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dengan matlamat mengembalikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjelang tahun 2025, kerajaan komited untuk menstrukturkan semula ekonomi negara sebagai asas kepada kesejahteraan rakyat bagi merealisasikan objektifnya iaitu Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Hala tuju RMK-12 juga adalah selaras dengan objektif dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, terutamanya untuk menyeimbangkan pembangunan bandar dan luar bandar dengan lebih saksama dan adil ke arah masyarakat Malaysia yang inklusif. Beberapa lagi inisiatif pemulihan ekonomi negara turut dilaksanakan. Antaranya misi galakan perdagangan dan pelaburan. Sebagai contoh, misi galakan perdagangan dan pelaburan ke negara-negara Eropah baru-baru ini yang telah berjaya meningkatkan kemasukan pelaburan langsung asing. Dalam memudah cara industri pelaburan, pelbagai potensi pelaburan telah berjaya dicapai melalui aspirasi pelaburan nasional yang menumpukan kepada agenda kelestarian dan pembangunan teknologi hijau.
patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Belanjawan 2022 juga telah berjaya dibentangkan di Parlimen pada 29 Oktober 2021 yang lalu bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Belanjawan 2022 didokongi dengan 3 paksi utama, iaitu memperkukuh pemulihan, membina daya tahan dan memacu pembaharuan, mengambil kira aspirasi seluruh keluarga Malaysia. Sejumlah 332.1 bilion ringgit telah diperuntukkan selaras dengan 3 fokus induk yang ditetapkan, iaitu rakyat yang sejahtera, perniagaan yang berdaya tahan dan ekonomi yang makmur dan mampan. Kesemua inisiatif yang terkandung di dalam Belanjawan 2022 akan dipantau secara teliti bagi memastikan hasil pelaksanaannya nanti akan dinikmati oleh setiap ahli keluarga Malaysia. Malahan, Patik sendiri akan mempengerusikan sebuah jawatan kuasa pemantauan bagi memastikan semua inisiatif Belanjawan 2022 berjaya mencapai objektif yang disasarkan. Patik sedar bahawa kerajaan perlu menambah baik proses pelaksanaan semua pelan yang dihasilkan supaya keberkesanannya benar-benar dirasai oleh rakyat. Inilah sebenarnya cabaran paling utama kerajaan. Ampun tuanku, kerajaan turut menyedari bahawa pencapaian prestasi ekonomi yang baik semata-mata adalah tidak memadai sekiranya isu-isu seperti kelemahan tadbir urus, ketirisan, penyelewengan serta salah guna kuasa masih ditakut lama. Apatah lagi, isu-isu yang dilaporkan dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2020 baru-baru ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan perlu membuat usaha-usaha pembaharuan tertentu. Dalam usaha ini, Patik dan seluruh jentera kerajaan tuanku akan melaksanakan penyelesaian terbaik demi memastikan setiap sen yang dibelanja memberi nilai pulangan ekonomi yang lebih baik kepada rakyat dan negara. Selain pembaharuan prosedur dan penekanan budaya kerja berprestasi tinggi, kerajaan akan meningkatkan tindakan penguatkuasaan lebih tegas dan cekap bagi memastikan isu-isu yang sama tidak lagi berulang. Patik serta barisan anggota Jemaah Menteri sedang berusaha memerah buah fikiran dan tenaga untuk memastikan pencapaian kerajaan. InsyaAllah, Patik akan membentangkan laporan pencapaian 100 hari kerajaan apabila tiba masanya nanti. Ampun tuanku, pada hari yang penuh bahagia ini, Patik bagi pihak kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia dengan segala hormat dan takzimnya sekali lagi mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Tuanku tahun 2021 pada hari ini. Izinkan Patik akhiri ucapan ini dengan beberapa rangkap pantun. Raja dan rakyat berpisah tiada, perkara rakyat dikongsi bersama. Rakyat mengangkat institusi beraja, raja dan rakyat pasti bahagia. Sukacita tuanku negara maju, pemerintahan tuanku terus dipacu. Rakyat menjunjung Kebawah Duli tuanku, mendoakan tuanku terus dimercu. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, Raja Permaisuri Agung dan seluruh ahli keluarga sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan sejahtera selalu. Moga tuanku terus bersemayam di singgah sana dengan kedaulatan, dengan segala kehormatan
serta kebesaran dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai sembah ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, atur cara istiadat diteruskan dengan Tuan Yang Terutama Valu Gopala Menon yang juga merupakan Ketua Kor Diplomatik mewakili Ketua-Ketua Perwakilan Negara Asing untuk Ampun tuanku. Tuan Yang Terutama Valu Gopala Menon, Ketua Kor Diplomatik, akan menghadap untuk mempersembahkan ucapan tahniah bagi pihak Ketua-Ketua Perwakilan Negara Asing di Malaysia. Your Majesty, the Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. In my capacity as the Dean of the Diplomatic Corps in Malaysia, and on behalf of my colleagues in the Diplomatic Corps, it is my honor to extend our warmest congratulations and good wishes to Your Majesty on the happy occasion of Your Majesty's birthday. The diplomatic community also congratulates all the recipients of the federal awards, honors, and medals. These awards are no doubt recognition of the outstanding contributions to Malaysia and the Malaysian people. Your Majesty, we, as official representatives of our countries in Malaysia, have witnessed and acknowledged the key leadership role played by Your Majesty. It has been a challenging time for Malaysia, like it has been for many countries around the world. The COVID-19 pandemic has resulted in the sad loss of many lives, and the economy has been severely affected. With Your Majesty's guidance and counsel, the Malaysian government has done very well to bring the spread of the COVID-19 virus under control. In large part, this has been due to a well-thought-out vaccination program that was implemented quickly and efficiently. That we are able to gather here today to celebrate Your Majesty's birthday is testament to these achievements. Even as Malaysia and the world emerges from the challenges posed by the COVID-19 over the past year, there will be further challenges ahead. I'm confident that with Your Majesty's leadership, Malaysia will be able to overcome these challenges and continue to thrive and prosper. Your Majesty, under the guidance of Your Majesty, Malaysia is an active and responsible member of the international community. It has forged close trade and people-to-people ties with many international partners. These ties will be crucial as Malaysia and all of us work to emerge stronger in the months and years ahead. The diplomatic community and Malaysia's international partners stand ready to cooperate and work closely with Your Majesty, the Malaysian government, and the Malaysian people. Your Majesty, once again, may I convey to Your Majesty our sincere congratulations and best wishes. We wish Malaysia well and pray for Malaysia's continued success and prosperity. We wish Your Majesty as well as Her Majesty good health and happiness on this auspicious occasion. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Your Majesty. Thank you.
Baik, usai sembah ucapan oleh Tuan Yang Terutama Valu Gopala Menon yang juga merupakan Ketua Kor Diplomatik mewakili ketua-ketua perwakilan negara asing. Seterusnya, atur cara istiadat diteruskan dengan penzahiran titah diraja. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk bertitah. Setiausaha sulit kanan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang berbahagia Kenal Bersara Datuk Nazim bin Muhammad Alim menyembah naskah titah kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah sahaja yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Alhamdulillah, bersyukur beta kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan keizinannya. Beta dan Raja Permaisuri Agong dapat berangkat ke istiadat menghadap dan penggunaan darjah kebesaran bersempena dengan sambutan hari ulang tahun keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada pagi yang penuh bermakna ini. Pertama-tamanya, beta ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas perutusan sembah ucapan tahniah dan selamat kepada beta oleh Memanda Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob. Beta juga ingin merakamkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Mr. Valu Gopala Menon, Pesuruhjaya Tinggi Singapura, mewakili duta-duta dan Pesuruhjaya Tinggi Asing di Malaysia, di atas ucapan tahniah dan selamat yang telah dipersembahkan kepada beta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, istiadat ini telah dirancang untuk berlangsung pada bulan Julai tempoh hari. Namun, ianya telah tidak dapat dilaksanakan ekoran keadaan pandemik COVID-19 yang masih belum reda. Alhamdulillah, situasi pandemik COVID-19 di negara kini semakin bertambah baik. Negara telah mula berangsur meniti ke fasa terakhir pelan pemulihan negara yang telah memberi pelbagai kelonggaran pada rakyat beta. Namun demikian, kelonggaran yang dikecapi oleh rakyat ini boleh hilang sekali lagi jika sekiranya rakyat beta tidak mensyukuri nikmat kurniaan Allah SWT ini. Dengan berterusan lalai dan tidak mengambil iktibar dari pelbagai ujian yang melanda sebelum ini, justru semua pihak perlu terus memainkan peranan masing-masing dengan bersungguh-sungguh sehingga negara bebas sepenuhnya dari badai ujian ini. Suka beta menasihat pada rakyat beta untuk terus bersabar, menjaga kesihatan diri
dan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Beta percaya setiap badai yang melanda akan berhenti jua. Yang gelap pasti akan menjadi terang dan yang kelam akan kembali bercahaya, insya-Allah. Hadirin hadirat sekalian, inisiatif Keluarga Malaysia yang telah diperkenalkan oleh kerajaan baru-baru ini amat menarik perhatian beta. Benar bagai dikata, kita semua adalah diibaratkan sebagai sebuah keluarga. Jika kita amati semangat keluarga Malaysia ini boleh membawa kepada penyatuan dalam sebuah negara yang wujud beraneka kepelbagaian. Jika dasar keluarga Malaysia yang inklusif dan adil digabungkan pula dengan semangat sebuah keluarga Malaysia, beta percaya negara akan terus berdaya saing dan mencapai kemajuan yang lebih tinggi. Justru pelaksanaan semua program di bawah dasar keluarga Malaysia hendaklah diteliti, diperhalusi dan ditambah baik dari semasa ke semasa. Pandangan serta cadangan rakyat beta juga hendaklah diterima oleh agensi pelaksana dengan hati yang terbuka dan jiwa yang besar. Natijahnya, setiap ahli dalam sebuah keluarga hendaklah dihormati. Justru semua pandangan rakyat beta sewajarnya dihargai dan keperluan mereka dipenuhi. Hadirin hadirat yang beta kasih sekalian, beta menyambut baik belanjawan tahun 2022 yang bertemakan Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera. Beta juga amat menghargai rancangan Malaysia ke-12 yang telah diluluskan dengan penyertaan ahli parlimen secara bersama. Negara terus mencatatkan prestasi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Perkembangan ekonomi negara sebanyak 7.1% pada separuh pertama tahun 2021 menunjukkan negara berada pada landasan yang betul dalam fasa pemulihan ekonomi. Prestasi baik ini hendaklah diteruskan. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu terus menerokai strategi baru yang berinovatif dan merangka bidang pertumbuhan baru bagi mencapai matlamat pembangunan lestari. Walau bagaimanapun, laporan Ketua Audit Negara tahun 2020 yang diterbitkan baru-baru ini telah melaporkan beberapa isu kerugian pada kerajaan. Justru kerajaan perlu segera merangka strategi dan pendekatan yang lebih berkesan untuk menangani perkara tersebut agar ianya tidak akan berulang lagi. Harapan beta, peruntukan belanjawan kerajaan hendaklah diurus tadbir dengan penuh ketelitian agar dapat memberi impak optimum kepada negara, khususnya dalam usaha membasmi kemiskinan dan meningkatkan sosioekonomi serta taraf hidup rakyat beta. Hadirin hadirat yang beta kasih sekalian, izinkan beta pada kesempatan ini untuk menzahirkan sembah junjungan kasih pada Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu di atas kepercayaan dan sokongan yang diberikan kepada beta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Beta turut merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Memanda Perdana Menteri, kerajaan beta, anggota pentadbiran, penjawat awam dan anggota pasukan keselamatan dan Kementerian Kesihatan yang sentiasa taat setia dalam melaksanakan tugas untuk negara tercinta. Kita juga turut menghargai usaha sektor swasta dan badan bukan kerajaan serta seluruh rakyat beta yang turut bertungkus lumus dengan cara masing-masing dalam memartabatkan negara. Mengakhiri titah, beta dan Raja Permaisuri Agong
ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Beta di atas sembah ucapan tahniah dan doa bersempena Hari Keputeraan Rasmi Beta. Kita berdoa semoga Allah SWT akan terus melimpahi Malaysia yang tercinta ini dengan keamanan dan kemakmuran yang berkekalan, serta dijauhi dari bencana dan wabak, khususnya COVID-19. Semoga Malaysia serta rakyat yang Beta kasih akan terus diberkati dan dianugerahkan oleh Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Tuanku. Sementara usai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah, Setiausaha Sulit Kanan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang berbahagia Kenal Bersara Datuk Nazim bin Muhammad Alim kembali menghadap seraya menyambut semula naskah titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, Datuk Paduka Maharaja Lela kembali menghadap sembah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan untuk memulakan istiadat penggunaan darjah kebesaran persekutuan. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku untuk patik memulakan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku bagi tahun 2021. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Setelah diampuni limpah perkenan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seterusnya Datuk Paduka Maharaja Lela mengisytiharkan istiadat pengurniaan darjah kebesaran persekutuan dizahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2021 dizahirkan sekarang. Ampun Tuanku. Istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2021 dimulakan. Pengurniaan darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia. Darjah Seri Setia Mahkota. Darjah ini membawa gelaran Tun. Dititah Yang Amat Berbahagia Tun Zaki bin Tun Azmi dan Yang Amat Berbahagia Tun Muhammad Raus bin Sharif. Membawa menghadap Yang Amat Berbahagia Tun Richard Malanjum dan Yang Amat Berbahagia Tun Raja Muhammad Alias bin Raja Muhammad Ali. Yang Amat Berbahagia Tun Richard Malanjum dan Yang Amat Berbahagia Tun Raja Muhammad Alias bin Raja Muhammad Ali dititah menghadap untuk dikurniakan darjah Seri Setia Mahkota.
molek kiranya kita berkongsi berkenaan darjah Sri Setia Mahkota merupakan darjah yang mulia Setia Mahkota Malaysia pangkat pertama. Darjah kebesaran ini mempunyai had keanggotaan seramai 35 orang, tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan secara kehormat. Penerima darjah kebesaran ini akan membawa gelaran Tun, manakala isteri penerima bergelar Toh Puan. Dipersilakan menghadap Yang Amat Berbahagia Tun Richard Malanjum. Dan dipersilakan menghadap Yang Amat Berbahagia Tun Raja Muhammad Alias bin Raja Muhammad Ali. Usai pengurniaan darjah Sri Setia Mahkota kepada Yang Amat Berbahagia Tun Richard Malanjum dan Yang Amat Berbahagia Tun Raja Muhammad Alias bin Raja Muhammad Ali. Yang Amat Berbahagia Tun Richard Malanjum juga merupakan bekas Ketua Hakim Negara dan Yang Amat Berbahagia Tun Raja Muhammad Alias juga merupakan bekas pengerusi kumpulan Felta. Seterusnya, pengurniaan darjah Yang Mulia Pangkuan Negara, darjah Panglima Mangku Negara. Darjah ini membawa gelaran Tan Sri. Dititah Yang Berbahagia Tan Sri Abang Ahmad Urai bin Datuk Hakim Abang Haji Mohidin dan Yang Berbahagia Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar. Membawa menghadap Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dan Yang Berbahagia Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Abdullah Sani. Pengurniaan Panglima Mangku Negara PMN merupakan darjah Yang Mulia Pangkuan Negara pangkat kedua, darjah kebesaran yang membawa gelaran Tan Sri dan isteri penerima bergelar Puan Sri. Darjah kebesaran ini mempunyai had keanggotaan seramai 75 orang, tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan sebagai anugerah kehormat. Di paparan visual dititah menghadap iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Abang Ahmad Urai bin Datuk Hakim Abang Haji Muhyiddin dan Yang Berbahagia Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar membawa menghadap Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dan Yang Berbahagia Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Abdullah Sani. Dipersilakan menghadap Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg merupakan Ketua Menteri Sarawak, merangkap Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB.
Dan dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Abdullah Sani. Yang Berbahagia Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Abdullah Sani merupakan Ketua Polis Negara yang sudah berkhidmat selama lebih 34 tahun dalam perkhidmatan Polis Diraja Malaysia. Usai pengurniaan Panglima Mangku Negara iaitu Darjah Yang Mulia Pangkuan Negara pangkat kedua membawa gelaran Tan Sri diberikan dan dikurniakan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg dan Yang Berbahagia Inspektor Jeneral Tan Sri Akril Sani bin Abdullah Sani yang dibawa menghadap oleh Yang Berbahagia Tan Sri Abang Ahmad Urai bin Datuk Hakim Abang Haji Muhyiddin dan Yang Berbahagia Tan Sri Haji Ismail bin Haji Omar. Seterusnya, pengurniaan Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia, Darjah Panglima Setia Mahkota. Darjah ini membawa gelaran Tan Sri. Dititah Yang Berbahagia Tan Sri Haji Abdullah bin Haji Taib dan Yang Berbahagia Tan Sri Anthony Francis Fernandez. Membawa menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Nur Samsiah binti Muhammad Yunus, Yang Berbahagia Tan Sri Haji Said Zainal Abidin bin Said Muhammad Tahir, Yang Berhormat Tan Sri Azhar bin Azizan Harun, Yang Berbahagia Tan Sri Liao Tiong Lai dan Yang Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Kurniaan Panglima Setia Mahkota PSM merupakan Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia pangkat kedua. Darjah kebesaran ini juga membawa gelaran Tan Sri manakala isteri penerima bergelar Puan Sri. Dan untuk darjah kebesaran ini mempunyai had keanggotaan seramai 1,000 orang, tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan. Dititah menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Nur Syamsiah binti Muhammad Yunus, Yang Berbahagia Tan Sri Haji Said Zainal Abidin bin Said Muhammad Tahir, Yang Berhormat Tan Sri Azhar bin Azizan Alias Harun, Yang Berbahagia Tan Sri Liao Tiong Lai dan Yang Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Nur Syamsiah binti Muhammad Yunus. Yang Berbahagia Tan Sri Nur Syamsiah binti Muhammad Yunus dilantik sebagai Gubernur Bank Negara bermula pada 1 Julai 2018 sehingga kini. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Haji Said Zainal Abidin bin Said Muhammad Tahir, Yang Berbahagia Tan Sri Haji Said Zainal Abidin bin Said Muhammad Tahir, Pengerusi Universiti Teknologi MARA UiTM dan juga merupakan bekas pengarah urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas. Dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri Azhar bin Azizan Harun. Yang Berhormat Tan Sri Azhar bin Azizan Harun yang Dipertua Dewan Rakyat. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Liao Tiong Lai. Yang Berbahagia Tan Sri Liao Tiong Lai juga merupakan bekas Menteri Pengangkutan dan bekas Presiden Malaysian Chinese Association MCA. Dan dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Dan Yang Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang kini Duta Khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Timur Tengah dan juga merangkap Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS.
Usai pengurniaan Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia, Darjah Panglima Setia Mahkota yang dikurniakan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Nur Syamsiah binti Muhammad Yunus, Yang Berbahagia Tan Sri Haji Said Zainal Abidin bin Said Muhammad Takhir, dan juga dikurniakan kepada Yang Berhormat Tan Sri Azhar bin Azizan Harun, Yang Berbahagia Tan Sri Liao Tiong Lai, dan Yang Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Dititah Yang Berbahagia Tan Sri Lim Hua Leong dan Yang Berbahagia Tan Sri R. Doraisingham Pillay membawa menghadap Yang Amat Arif Tan Sri Abang Iskandar bin Abang Hashim, Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam bin Baki, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram bin Yaakob, Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Asfia bin Awang Nasar, dan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar. Masih lagi pengurniaan kepada Panglima Setia Mahkota ataupun Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia yang membawa gelaran Tan Sri kepada penerima kurnia. Dititah menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Lim Hua Leong dan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. R. Doraisingham Pillay. Yang Berbahagia Tan Sri Lim Hua Leong dan Yang Berbahagia Tan Sri R. Doraisingham Pillay membawa menghadap Yang Amat Arif Tan Sri Abang Iskandar bin Abang Hashim, Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam bin Baki, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram bin Yaakob, Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Asfia bin Awang Nasar, dan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar. Dipersilakan menghadap Yang Amat Arif Tan Sri Abang Iskandar bin Abang Hashim. Yang Amat Arif Tan Sri Abang Iskandar bin Abang Hashim kini merupakan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, bertugas pada 2018 hingga 2019 sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan di Mahkamah Persekutuan Malaysia. Dipersilakan Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam bin Baki. Juga Yang Berbahagia Tan Sri Ketua Pesuruhjaya Azam bin Baki, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram bin Yaakob. Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri, dan juga pernah bertugas sebagai Wakil Tetap Malaysia ke PBB di New York. Dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Asfia bin Awang Nasar. Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Asfia bin Awang Nasar, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Pengerusi Tetap Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Sarawak PBB. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar. Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar kini ialah Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan juga merangkap pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Usai kurnia Panglima Setia Mahkota yang dikurniakan kepada Yang Amat Arif Tan Sri Abang Iskandar bin Abang Hashim, Yang Berbahagia Ketua Pesuruhjaya Tan Sri Azam bin Baki, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram bin Yaakob, Yang Berhormat Tan Sri Muhammad Asfia bin Awang Nasar, dan Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud bin Bakar. Sekali lagi, Panglima Setia Mahkota ini hanya mempunyai had keanggotaan seramai 1,000 orang yang tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan secara kehormat. Dititah
Yang berbahagia Tan Sri Haji Abdullah bin Haji Taib dan Yang berbahagia Tan Sri Anthony Francis Fernandez. Membawa menghadap Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Mazlan binti Osman. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Ismail bin Haji Ibrahim. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Azlan bin Hashim. Yang berbahagia Tan Sri Lau Eng Guang. Dan Yang berbahagia Tan Sri Tong Kui Ong. Untuk tumpuan kepada darjah kebesaran yang dikurniakan ini termaktub di bawah Akta 787 yang memberikan tamsilan dan juga gambaran mengenai makna anugerah oleh Yang di-Pertuan Agong bermaksud anugerah darjah kebesaran, bintang dan pingat yang memberikan maksud dan rujukan kepada statut Yang di-Pertuan Agong dan membawa maksud kepada persekutuan dan wilayah-wilayah persekutuan. Lima penerima kurniaan bagi Panglima Setia Mahkota. Dipersilakan menghadap Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Mazlan binti Osman. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Dr. Mazlan binti Osman kini juga merupakan pakar astronomi dan profesional astrofizik, pernah bertugas sebagai pengarah Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi hal ehwal angkasa lepas. Dipersilakan Yang berbahagia Tan Sri Dr. Ismail bin Haji Ibrahim. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Ismail juga merupakan ahli lembaga pengarah Institut Integriti Malaysia dan penyandang kursi Syekh Abdullah Fahim Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Azlan bin Hashim. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Azlan kini memegang jawatan sebagai ahli lembaga pengarah Khazanah Nasional Berhad. Dipersilakan Yang berbahagia Tan Sri Lau Eng Guang. Yang berbahagia Tan Sri Lau Eng Guang kini ialah pengarah eksekutif Leong Hub International Berhad. Dan dipersilakan Yang berbahagia Tan Sri Tong Kui Ong. Yang berbahagia Tan Sri Tong Kui Ong, pengerusi eksekutif TH Media Group. Usai pengurniaan Panglima Setia Mahkota yang dikurniakan kepada Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Mazlan binti Osman, Yang berbahagia Tan Sri Dr. Ismail bin Haji Ibrahim, Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Azlan bin Hashim, Yang berbahagia Tan Sri Lau Eng Guang dan Yang berbahagia Tan Sri Tong Kui Ong. Dititah Yang berbahagia Tan Sri Lim Hua Leong dan Yang berbahagia Tan Sri R. Doraisingam Pillay. Membawa menghadap Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Omar. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Nazir bin Tun Abdul Razak. Yang berbahagia Tan Sri Liao Chong Hua. Dan Yang berbahagia Tan Sri Tan Ji Yong. Empat orang penerima kurniaan bagi Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa juga gelaran Tan Sri.
Hadirin, bagi darjah kebesaran persekutuan ini seperti yang ditamsilkan merupakan anugerah darjah kebesaran yang dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada pemimpin dan rakyat Malaysia yang telah berjasa, berkorban dan berbakti kepada negara serta para pembesar dan diplomat negara-negara asing. Maka ia diterjemahkan bagi pemberian anugerah dan penggunaan anugerah Panglima Setia Mahkota ini serta darjah kebesaran yang lain. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Omar. Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Omar, bekas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dan sehingga tahun 2020 pengerusi tetap Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Nazir bin Tun Abdul Razak. Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Nazir bin Tun Abdul Razak, pengerusi Ikhlas Capital berusia 55 tahun, kini juga merupakan pengerusi bukan eksekutif Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Liao Chong Hua. Yang Berbahagia Tan Sri Liao Chong Hua lahir pada 1958, pengerusi eksekutif LB Aluminium Berhad serta pengarah pembinaan serta Herabat Sendirian Berhad. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Tan Ji Yong. Yang Berbahagia Tan Sri Tan Ji Yong, pengarah eksekutif Perfect Group Holdings Limited, dilahirkan pada 1965 dan juga merupakan pengarah eksekutif Perfect Group Holdings Limited. Usai kurniaan Panglima Setia Mahkota yang dibawa menghadap oleh Yang Berbahagia Tan Sri Lim Hua Leong dan Yang Berbahagia Tan Sri R. Dorai Singgam Pillay, yang dikurniakan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Sharif bin Omar, Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Nazir bin Tun Abdul Razak, Yang Berbahagia Tan Sri Liao Chong Hua dan Yang Berbahagia Tan Sri Tan Ji Yong. Ampun Tuanku, seterusnya pengurniaan darjah Yang Mulia Jasa Negara, darjah Panglima Jasa Negara. Darjah ini membawa gelaran Datuk. Dititah Yang Berbahagia Datuk Mazli Mohan bin Alias dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Sun Rui. Membawa menghadap Yang Arif Datuk Nantabalan anak lelaki E.S. Murti, Yang Arif Datuk Daryl Gun Siu Chi, Yang Berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parviz bin Haji Gulam Kadir, Yang Berbahagia Datuk Ahmad Teriruddin bin Muhammad Saleh dan Yang Berbahagia Datuk Abdul Razak bin Musa. Setelah diampuni limpah perkenan, diteruskan dengan kurniaan Panglima Jasa Negara yang mana mempunyai satu pangkat sahaja, darjah Yang Mulia Jasa Negara, membawa gelaran Datuk, manakala isteri penerima bergelar Datin, dan darjah kebesaran ini mempunyai had keanggotaan seramai 1,500 orang, tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan. Dititah menghadap seketika tadi Yang Berbahagia Datuk Mazli Mohan bin Alias dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Sun Rui. Dipersilakan menghadap Yang Arif Datuk Nantabalan anak lelaki E.S. Murti. Yang Arif Datuk Nantabalan anak lelaki E.S. Murti kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan dan pernah bertugas sebagai Hakim Mahkamah Tinggi di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dipersilakan Yang Arif Datuk Daryl Gun Siu Chi. Yang Arif Datuk Daryl Gun Siu Chi
juga merupakan Hakim Mahkamah Rayuan dan juga pernah berkhidmat di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebagai Hakim Dipersilakan Mahkamah Yang Berbahagia Tinggi. Datuk Dr. Ahmad Parviz bin Haji Gulam Kadir. Yang Berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parviz, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Ahmad Teriruddin bin Muhammad Saleh. Yang Berbahagia Datuk Ahmad Teriruddin bin Muhammad Saleh memegang jawatan sebagai Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dan sebelumnya adalah Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Abdul Razak bin Musa. Yang Berbahagia Datuk Abdul Razak bin Musa kini ialah Peguam Cara Negara dan sebelum ini berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pencegahan Jenayah Kementerian Dalam Negeri. Usai kurniaan kepada 5 penerima kurnia bagi Darjah Yang Mulia Jasa Negara, Darjah Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk dikurniakan kepada Yang Arif Datuk Nanta Balan anak lelaki E.S. Moti, Yang Arif Datuk Daryl Gun Siu Chi, Yang Berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parviz bin Haji Gulam Kadir, Yang Berbahagia Datuk Ahmad Teriruddin bin Muhammad Saleh dan Yang Berbahagia Datuk Abdul Razak bin Musa. Dititah Yang Berbahagia Datuk Mat Nur bin Nawi dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Denison Jayasuriya membawa menghadap Yang Berbahagia Datuk Azian binti Muhammad Aziz, Yang Berbahagia Datuk Insinyur Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Yang Berbahagia Datuk Dr. Zunika binti Muhammad, Yang Berbahagia Datuk Dr. Lam Kai Seng dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan. Tidak seperti pengurniaan darjah kebesaran seperti sebelum ini yang mempunyai beberapa pangkat, untuk Darjah Yang Mulia Jasa Negara ini hanya mempunyai satu pangkat sahaja dan membawa gelaran Datuk. Dan seperti yang dimaklumkan, dengan keanggotaan hadnya ialah seramai 1,500 orang. Dititah menghadap Yang Berbahagia Datuk Mat Nur bin Nawi dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Denison Jayasuriya untuk membawa menghadap 5 penerima kurnia bagi Panglima Jasa Negara Darjah Yang Mulia Jasa Negara. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Datuk Azian binti Muhammad Aziz. Yang Berbahagia Datuk Azian binti Muhammad Aziz kini ialah Ketua Bahagian Penasihat Jabatan Peguam Negara dan pernah berkhidmat sebagai Ketua Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa Jabatan Peguam Negara. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Insinyur Muhammad Zulkifli bin Sulaiman. Yang Berbahagia Datuk Insinyur Haji Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Ketua Pengarah Kerja Raya Jabatan Kerja Raya. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Zunika binti Muhammad. Yang Berbahagia Datuk Dr. Zunika binti Muhammad menjawat jawatan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Makro Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Dahulu pernah berkhidmat sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Dr. Lam Kai Seng. Yang Berbahagia Datuk Dr. Lam Kai Seng, Ketua Jabatan Onkologi Klinikal Hospital Pantai Kuala Lumpur. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan. Yang Berbahagia Datuk Profesor
Dr. Jayum Anak Jawan, Dekan Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, Universiti Putra Malaysia. Sementara usai kurniaan kepada Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk dikurniakan kepada Yang Berbahagia Datuk Azian binti Muhammad Aziz, Yang Berbahagia Datuk Insinyur Muhammad Zulkifli bin Sulaiman, Yang Berbahagia Datuk Dr. Zunika binti Muhammad, Yang Berbahagia Datuk Dr. Lam Kai Seng dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan. Dititah Yang Berbahagia Datuk Mazli Mohan bin Alias dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Sun Rui membawa menghadap Yang Berbahagia Datuk Dr. Marzuki bin Muhammad, Yang Berbahagia Datuk Mohzani bin Ismail, Yang Berbahagia Datuk Nur Azimah binti Abdul Aziz dan Yang Berbahagia Datuk Tengku Muhammad Taufik bin Tengku Aziz. Protokol istiadat yang dipatuhi untuk memberikan hormat takzim menundukkan kepala sebelum mara menghadap untuk menerima kurniaan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Datuk Dr. Marzuki bin Muhammad. Yang Berbahagia Datuk Dr. Marzuki bin Muhammad, bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Mohzani bin Ismail. Yang Berbahagia Datuk Mohzani bin Ismail, pengarah muzik RTM dan pernah mencipta skor muzik filem Embun dan memenangi skor muzik terbaik di Festival Filem Malaysia Yang Berbahagia ke-16. Datuk Nur Azimah binti Abdul Aziz. Datuk Nur Azimah binti Abdul Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Tengku Muhammad Taufik bin Tengku Aziz. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Yang Berbahagia Datuk Tengku Muhammad Taufik bin Tengku Aziz. Alhamdulillah, usai bagi Panglima Jasa Negara yang membawa gelaran Datuk Darjah Yang Mulia Jasa Negara dikurniakan kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Marzuki bin Muhammad, Yang Berbahagia Datuk Mohzani bin Ismail, Yang Berbahagia Datuk Nur Azimah binti Abdul Aziz dan Yang Berbahagia Datuk Tengku Muhammad Taufik bin Tengku Aziz. Dititah Yang Berbahagia Datuk Mat Nur bin Nawi dan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Denison Jayasuriya membawa menghadap Yang Berbahagia Datuk Yi Yang Chien, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Misbun bin Datuk Haji Siddiq, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Idham bin Nawawi,
dan Yang Berhormat Datuk Gapari bin Katingan alias Geoffrey Kittingan. Seterusnya, 4 penerima kurnia bagi Panglima Jasa Negara Darjah Yang Mulia Jasa Negara membawa gelaran Datuk. Dititah menghadap untuk membawanya ialah Yang Berbahagia Datuk Mat Nor bin Nawi, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Danison Jaya Surya. Sekali lagi, sembah takzim dizahirkan sebelum mara menghadap untuk menerima kurniaan daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dipersilakan menghadap Yang Berbahagia Datuk Yi Yang Chen. Yang Berbahagia Datuk Yi Yang Chen, Presiden Eksekutif Kumpulan MISC Berhad. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Misbun bin Datuk Haji Siddiq. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Misbun bin Datuk Haji Siddiq, Jurulatih dan Jagoh Badminton Negara. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Muhammad Idham bin Nawawi. Yang Berbahagia Datuk Muhammad Idham bin Nawawi kini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Selcom Axiata Berhad. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Gapari bin Katingan alias Geoffrey Kittingan. Yang Berhormat Datuk Gapari bin Katingan alias Geoffrey Kittingan, beliau merupakan Timbalan Ketua Menteri Sabah II dan juga Presiden Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah. Sehingga kini menjawat jawatan Naib Pengerusi Parti Perikatan Nasional. Begitulah penzahiran untuk pengurniaan bagi Panglima Jasa Negara PJN Darjah Yang Mulia Jasa Negara membawa gelaran Datuk kepada 4 penerima kurnia, iaitu Yang Berbahagia Datuk Yi Yang Chen, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Misbun bin Datuk Haji Siddiq, Yang Berbahagia Datuk Muhammad Idham bin Nawawi dan Yang Berhormat Datuk Gapari bin Katingan alias Geoffrey Kittingan. Ampun tuanku, seterusnya pengurniaan darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja, darjah Panglima Setia Diraja. Darjah ini membawa gelaran Datuk. Dititah Yang Berbahagia Datuk Khamis bin Samin dan Yang Berbahagia Datuk Dr. Al-Zamani bin Muhammad Idrus, membawa menghadap Yang Berbahagia Major General Datuk Surya Kala Anak Perempuan Surya Bagavan, Yang Berbahagia Datuk Syahrul Kamal bin Osman dan Yang Berbahagia Lieutenant General Datuk Haji Azlan bin Abdul Rahman. Baik, seterusnya beralih kepada kurniaan bagi Darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja, yang mana pengurniaan untuk istiadat kali ini untuk Panglima Setia Diraja Darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja pangkat pertama. Dalam keluarga Darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja, Darjah Yang Amat Dihormati Setia Diraja ini merupakan pangkat pertama yang membawa gelaran Datuk dan isteri menerima gelaran Datin. Yang mana darjah kebesaran ini mempunyai had keanggotaan seramai 200 orang, tidak termasuk warga negara asing yang dikurniakan. Dipersilakan Yang Berbahagia Major General Datuk Surya Kala Anak Perempuan Surya Bagavan.
Yang berbahagia Major General Bersara Datuk Suria Kala Anak Perempuan Suria Bhagavan, bekas pengarah cawangan tenaga kerja bahagian perkhidmatan anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Syahrul Kamal bin Osman. Yang berbahagia Datuk Syahrul Kamal bin Osman, beliau merupakan Setiausaha Bahagian Sumber Manusia di Jabatan Perdana Menteri. Dan dipersilakan Yang Berbahagia Lieutenant General Datuk Haji Azlan bin Abdul Rahman. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Haji Azlan bin Abdul Rahman, bekas Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota Bahagian Perkhidmatan Anggota Markas Angkatan Tentera Malaysia. Menjunjung kasih Tuanku. Alhamdulillah, dengan limpah perkenan dan kurniaan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk pengurniaan Panglima Setia Diraja, maka itu merupakan kurniaan yang terakhir dalam istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan bagi tahun 2021 yang disempurnakan pada hari ini. Yang dikurniakan seketika tadi kepada Yang Berbahagia Datuk Syahrul Kamal bin Osman, Yang Berbahagia Lieutenant General Datuk Haji Azlan bin Abdul Rahman dan Yang Berbahagia Major General Datuk Suria Kala Anak Perempuan Suria Bhagavan. Ampun Tuanku, Sahibus Samaha Datuk Seri Dr. Wan Salim bin Wan Muhammad Nur, Mufti Negeri Pulau Pinang, akan menghadap untuk membacakan doa. Ampun Tuanku. Sahibus Samaha Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim bin Wan Daud, Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Nur akan memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'amihi adh-dhahirati wal batinah. La nuhsi sana'an alayhi kama asna ala nafsihi. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil mustafa والنبي المجتبى والقائد المرتضى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan yang memerintah semesta alam. Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan yang tiada sekutu baginya. Ya Allah, pada hari yang bersejarah ini, kami berhimpun di sini untuk sama-sama menyaksikan upacara istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2021 sebagai pengiktirafan dan perhargaan terhadap mereka yang telah menyumbangkan khidmat bakti kepada negara, kerajaan dan rakyat Malaysia. Ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Allah, Engkau berkatilah majlis istiadat pengurniaan darjah kebesaran ini
Engkau tambahkanlah lagi keazaman di dalam diri setiap penerima kurniaan pada hari ini untuk terus menabur bakti dan jasa kepada agama, bangsa dan negara. Jadikanlah mereka insan-insan yang sentiasa bersifat tawadhu' dan merendahkan diri. Hindarilah daripada hati-hati mereka perasaan sombong, ujub dan riak, supaya segala sumbangan mereka mendapat ganjaran sewajarnya daripada sisi-Mu ya Allah dan dihargai serta dikenang oleh manusia. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami orang-orang yang berdedikasi kepada tugas dan memikul tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Jadikanlah rakyat negara ini sebagai orang-orang yang sentiasa cintakan negara dan sentiasa taat setia kepada kerajaan yang adil dan jujur. Ya mujib ad-da'wat wa ya qadhi al-hajat. Kami juga memohon kehadrat-Mu ya Allah. Peliharakanlah serta lindungilah dengan sepenuh riayah dan pemeliharaan ke atas kedua-dua hamba-Mu Raja kami, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Al-Marhum Al-Mutawakkil Billah Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Hajj, agar sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera, aman dan bahagia selamanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang dipanjatkan ke hadrat Ilahi agar kita sama-sama berdoa semoga Paduka Baginda Tuanku berdua dipanjangkan usia dan diberikan kemakmuran untuk negara. Bacaan doa seketika tadi dipimpin oleh Sahibus Samahah Datuk Seri Dr. Haji Wan Salim bin Wan Muhammad Noor, Mufti Pulau Pinang. Maka bagi meneruskan atur cara, yang berbahagia Datuk Azwan Effendi, Datuk Paduka Maharaja Lela, sekali lagi menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi menyembah maklum untuk istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran persekutuan telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik pohon dia ampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku untuk patik menyembah maklum bahawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta riayahnya dan dengan berkat daulat Tuanku jua, maka istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku bagi tahun 2021 telah pun selamat disempurnakan. Ampun Tuanku, menunjung kasih Tuanku.
Daulat tuanku, dirgahayu tuanku. Maka telah pun sempurnalah bagi istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan bersempena ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan Balai Rong Seri diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Muhaini binti Zainal Abidin. Hadirin dipersilakan berdiri. Alhamdulillah, pengumuman yang dizahirkan untuk keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Usai lagu Negaraku yang dimainkan oleh pancaragam TUDM. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berangkat dari persemayaman di singgasana Baginda berdua. Tiupan nafiri menandakan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meninggalkan majlis istiadat. Didahului oleh Datuk Paduka Maharaja Lela dan juga turut diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Yang Amat Berbahagia Datin Sri Muhaini Zainal Abidin. Para hadirin sekalian, dipersilakan kepada penerima-penerima darjah Seri Setia Mahkota dan penerima-penerima darjah Panglima Mangkunegara serta Panglima Setia Mahkota untuk meninggalkan Balai Rong Seri. Alhamdulillah, sempurna dan selesai sudah bagi istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan bersempena dengan hari ulang tahun keputeraan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Gambaran yang kita dapat saksikan bersama pada ketika ini sudah pastinya untuk kita mengakhiri dan juga menutup untuk kita merafak sembah tahniah juga kepada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Dan untuk istiadat menghadap ini dan juga istiadat penggunaan darjah kebesaran, bintang dan juga pingat persekutuan, apa yang boleh kita gambarkan, ucapan tahniah juga diucapkan kepada penerima-penerima kurniaan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga mereka yang telah pun diberikan kurniaan khususnya kepada penganugerahan darjah-darjah kebesaran di peringkat persekutuan. Dan sebenarnya ia juga berkolerasi kepada Fasal 2 Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan untuk kita mentamsilkan dan juga menterjemahkan tentang peranan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga urusan untuk anugerah Yang di-Pertuan Agong dan juga istiadat anugerah oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu saja yang boleh kita gambarkan. Terima kasih atas kesediaan anda bersama dengan kami pada pagi ini untuk kita bawakan istiadat menghadap dan istiadat penggunaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan bersempena dengan Hari Keputusan Rasmi Ke Bawah Duli Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah bagi tahun 2021. Dengan itu, kami warga penerbitan RTM mengakhiri dengan mengucapkan dan juga menzahirkan sembah ucapan Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Dirgahayu Tuanku. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.